Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Rosmadi. Okey, sebelum kita mulakan tajuk kita tengok apa itu maksud komunikasi. Komunikasi ini adalah satu proses perpindahan maklumat daripada individu kepada individu atau kumpulan lain, sama ada dalam bentuk maklumat, perasaan, idea, fikiran dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya maklumat ataupun apa yang hendak disampaikan itu sampai kepada individu atau kumpulan yang hendak disampaikan tersebut. Okey, maksud dakwah pula adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dakwah ini lebih kepada mengajak untuk kita kembali kepada Allah dan ajaran Islam. Maksud komunikasi dakwah itu pula adalah komunikasi secara lisan atau secara tidak lisan untuk menyampaikan dakwah tersebut kepada mad'u. Komunikasi dakwah ini terbagi pada dua. Yang pertama lisan, yang kedua bukan lisan, iaitu secara perbuatan, simbol ataupun apa saja bentuk yang agar maklumat dakwah tersebut sampai. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Amri Izzat bin Azhar. Komunikasi dakwah melalui penghayatan sirah. Penghayatan dapat dikait-rapatkan dengan penyentuhan jiwa para pendengar untuk mengenal Islam lebih lanjut. Bahkan perasaan terharu, gembira, sedih dan bersemangat dapat dibangkitkan dalam jiwa seseorang melalui metodologi penghayatan. Sejarah telah membuktikan bagaimana metodologi penghayatan melalui sirah ini dapat memperluaskan Islam itu sendiri kepada masyarakat maupun pendengar. Metodologi penghayatan tidak asing lagi dan telah digunakan pakai oleh nabi-nabi terdahulu, bahkan kesannya sampai kepada hari ini digunakan pakai oleh para pendakwah. Oleh itu, sahabat-sahabat saya akan memberi contoh sirah-sirah yang berkaitan penghayatan ini dapat membangkitkan jiwa Islam di dalam diri seseorang mukmin. Sekian, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Faikan bin Muhammad Izam. Okey, seterusnya tentang komunikasi dakwah bukan lisan melalui penghayatan sirah. Saya datangkan sebuah kisah pada zaman baginda Nabi SAW di mana setiap pagi baginda Nabi membawa makanan datang ke pasar Madinah Al-Munawwarah untuk menyuapkan makanan tersebut kepada seorang pengemis Yahudi yang buta, di mana pengemis ini selalu menghina baginda Nabi SAW. Dipendekkan ceritanya, setelah baginda Nabi wafat, datang sahabat Nabi iaitu Abu Bakar As-Siddiq membawa makanan untuk menyuapkan kepada pengemis tersebut, seperti mana baginda lakukan. Lalu apabila sampai kepada pengemis itu dan menyuapkan makanan kepadanya, pengemis tersebut menghedik kepada Abu Bakar kerana menyedari bahawa Abu Bakar bukanlah orang yang sentiasa menyuapkan makanan kepadanya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kepadanya hal yang sebenar, apa yang telah berlaku kepada baginda Nabi SAW. Lalu setelah mendengarkan cerita tersebut, pengemis Yahudi yang buta itu menangis lalu mengucapkan dua kalimah syahadah di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Di sini kita dapat lihat di mana kepribadian ataupun akhlak baginda Nabi SAW dapat memikat jiwa pengemis Yahudi yang buta itu untuk memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kashfi Akif. Jadi seterusnya dakwah melalui lisan. Seperti mana sebagai contohnya adalah khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara intipatinya adalah yang pertama, janganlah kamu sakiti dan mengambil hak atau harta orang lain. Yang kedua, suami ada hak ke atas isteri dan isteri ada hak ke atas suami. Oleh itu, saling menyempurnalah kamu antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah tunaikanlah kelima-lima rukun Islam dengan baik. Dan yang terakhir adalah berpegang teguh kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi bin Umar. Jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada apa yang diceritakan sebentar tadi, takrif komunikasi terbagi kepada dua, iaitu lisan dan bukan lisan. Sebagai contoh komunikasi secara lisan ialah
Rasulullah SAW memberi khutbah terakhir sebelum wafatnya baginda. Manakala komunikasi bukan lisan pula, seperti akhlak baginda ketika baginda memberi makan kepada pengemis yang dalam keadaan kelaparan. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.